Jadi menunjukkan bagaimana penulis ini menjiwai tanah Melayu ini sebagai sebahagian daripada tanah ranah yang pernah dipijakinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya kembali semula dengan satu kupasan baru, iaitu buka buku, yang mana saya akan mengupas dan mengulas tentang buku-buku dalam bahasa Melayu. Dan berada di tangan saya ini adalah buku Nurani Tanah Melayu, buku yang masih baru sebenarnya tapi telah berusia 5 tahun, yang telah diterbitkan pada tahun 2015, yang telah dialih bahasa oleh sastrawan negara Muhammad Haji Saleh dan diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM). Sebenarnya walaupun masih baru 5 tahun, ia sebenarnya hakikatnya adalah buku yang lama kerana telah diterbitkan pada tahun 1931 dengan tajuk asalnya Malaysiai oleh penulisnya Henry Falconer, diterbitkan di Perancis. Dan buku ini yang saya pegang ini telah berusia lebih 80 tahun ini, telah memenangi hadiah utama kesastraan Prix Goncourt di Perancis sebagai sebuah karya fiksyen tentang negara tanah Melayu atau Malaysia. Hebatnya buku ini kerana ia merupakan sebuah novel ala catatan pengalaman hidup Henry di tanah Melayu ketika tahun-tahun awal abad ke-20, iaitu bermula 1905, tahun 1905. Ia berbeza sama sekali dengan karya fiksyen sandukan Lanun Malaya oleh Emilio Salgari yang juga diterjemahkan oleh Institut Terjemahan Buku Malaysia, kerana ia ditulis tentang soal latar Sabah, Sarawak, Borneo, tetapi hakikatnya penulisnya berasaskan imajinasi kerana penulis tersebut tidak pernah menjejakkan kaki ke Borneo ataupun tanah Melayu. Jadi buku ini tidak akan kita ketahui sebenarnya. Rakyat Malaysia mungkin tidak akan dapat memegang dan membacanya seperti saya lalui pada hari ini tanpa kerusuhan Muhammad Haji Saleh yang telah merasakan ketidaktenteraman hidupnya apabila melihat karya bertaraf dunia ini telah dialih bahasa ke banyak bahasa utama dunia ini, tidak pernah dibaca oleh rakyat Malaysia dalam bahasanya sendiri selama lebih 80 tahun sejak diterbitkan pada tahun 1930. Buku ini mengesankan saya kerana sebagai anak Selangor yang menjadi generasi ketiga selepas kemerdekaan, latar buku ini walaupun di sini ditulis sebagai Kuala Sampah, tapi sebenarnya adalah mengambil latar belakang di Pasir Panjang, Selangor pada awal abad ke-20. Jadi novel Henry ini mengisahkan kehidupan dua orang pengurus estate, Leskill dan Rohailin, di Kuala Sampah, di mana mereka belajar memahami latar budaya pekerja Tamil, Cina dan penduduk Melayu, termasuk menyelami ritual adat dan budaya setiap kaum tersebut. Cerita dalam novel ini diperkuatkan oleh watak seorang pembantu Melayu, Semil, bersama adiknya Ngah, yang memperkenalkan sudut pandang dunia, kepercayaan, istiadat, cara berhibur dan bercinta cara Melayu. Ini sebenarnya sebuah fiksyen yang hidup, ya, kerana ia ditulis berdasarkan memoir dan catatan pengalaman Henry sendiri bersama rakannya Friend, yang mengusahakan ladang getah di pasir di Rantau Panjang, Selangor. Lebih mengesankan, buku ini ialah koleksi gambar-gambar di belakangnya yang disertakan sebagai tanda nostalgia, iaitu gambar Henry dan keluarga, gambar rumah pondok Nibung, gambar kumpulan penanam getah berbangsa Perancis di Selangor, gambar lelaki Melayu dan gambar penoreh getah India. Jadi bila membaca buku ini dan melihat gambar-gambar ini, ia sangat begitu sentimental sekali dan rasa klasik. Jadi pemberian juga tentang hutan, sungai, ladang dan kepelbagaian orang dan manusia dirakamkan dalam buku ini. Pada saya adalah satu kejayaan terbesar kerana ia seolah-olah memberikan saya dan pembaca lain peluang untuk kita kembali pada zaman moyang dan leluhur kita di tanah Melayu, terutamanya di Selangor pada abad-abad awal 20. Walaupun ada ketikanya Henry memberikan sudut pandang dan kritikan yang negatif tentang beberapa watak, tetapi pada saya itu masih adil
kerana ia adalah pandangan yang sama apabila kita sendiri berhadapan dengan karakter watak-watak manusia yang berbeza. Ia bukanlah satu sudut pandang kolonial atau orientalis yang prejudis seperti kalau kita pernah baca buku-buku tentang tanah Melayu yang ditulis oleh Franz Swettenham dan juga John Cornwood, yang saya rasa ia memberi satu konotasi yang sangat buruk tentang masyarakat tempatan. Jadi buku ini pada saya sangat adil dan menggambarkan kehalusan budi sebenarnya. Henry ini pada saya penulisnya ada seorang yang mempunyai ketinggian hati budi yang tinggi. Kalau kita membaca biografinya, beliau datang pada keluarga yang sangat berfahaman agama yang baik, Kristen Katolik, dalam suasana artistik dan penuh adab sopan. Sebab itu dalam buku ini saya lihat ada beberapa patah pantun dipetik dan juga lagu Melayu. Lagu-lagu turut dikatakan bagaimana penulis ini yang berasal dari Perancis mendengar lagu-lagu Melayu, melambangkan bagaimana beliau duduk di sini dan menghayati dan betul-betul ada jiwa raga. Sebab itu buku Nurani Tanah Melayu ini juga dalam bahasa Inggeris diterjemahkan sebagai The Soul of Malaya. Tanah Melayu ini sebagai sebahagian daripada tanah ranah yang pernah dipijakinya. Jadi buku ini sebenarnya ringkas dengan hanya 4 bab sahaja, tidak begitu panjang, dengan hanya 4 bab yang penting seperti bab penanaman getah, bab pondok nibung tentang rumahnya, bab kembara dan juga bab amok. Bab amok ini saya sangat penting untuk kita baca sebab pandangan beliau ketika itu. Ia buku yang saya rasa padat dan ringkas, hanya sebanyak 182 halaman, tetapi ia mengambil pengalaman 30 tahun Henry di Tanah Melayu dan Indochina sebelum beliau kembali ke Perancis ketika Perang Dunia Pertama. Sebagai pembaca, saya berharap selain Malaysai ataupun Nurani Tanah Melayu ataupun The Soul of Malaya yang ditulis oleh Henry Fontanier ketika beliau berkunjung, bekerja dan bermahtautin di Tanah Melayu atau lebih tepatnya di Rantau Panjang Selangor pada tahun-tahun awal 1905 sehingga 1928. Beliau mempunyai pengalaman yang panjang tinggal di kawasan Tanah Melayu dan Indochina. Sebenarnya saya mempunyai harapan agar selain buku ini, beliau sebenarnya ada menerbitkan satu lagi buku yang saya rasa sangat penting, iaitu Letter to Madeline 1914-1919 yang diterbitkan pada tahun 1998 di Perancis, iaitu mengandungi surat-surat Henry kepada isterinya yang saya rasa sangat penting selain buku ini untuk kita ahli bahasa terjemah dan kita baca. Sebab buku yang kedua itu dan telah diterbitkan 25 tahun selepas kematian Henry. Jadi mendiang telah pergi kembali ke dunia abadi. Jadi saya berharap buku itu akan diterjemahkan dan dapat kita baca sebagai tanda penghargaan kita kepada seorang penulis besar yang menulis tentang Tanah Melayu dengan begitu akrab dan mesra sekali. Kejap lagi saya lupa kejap. Mantap, banyak kredit balik. Hai.